Rame rame rame. Rame apa itu? Bergerak sendiri, kenapa kamu datang hujan-hujan? Hujan, kau kenapa datang hujan-hujan? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Apa khabar korang guys? Apa khabar untuk abang-abang, kakak-kakak yang dah singgah ke channel Awi ni? Awi ucapkan ribuan terima kasih dan salam sayang untuk korang semua. Jadi guys, macam biasa, Awi kali ini ingin mengongsikan lagi cerita di mana kisah ini Awi dapatkan dari salah seorang subscriber Awi yang ingin dikenali dengan nama Abang Zul. Cerita Abang Zul ini ialah berkaitan dengan sesosok orang panggil apa? Poci ataupun hantu gula-gula, okey? Di mana pengalaman Abang Zul ini yang telah dikongsikan kepada Awi untuk Awi kongsikan kepada korang semua. So guys, tanpa buang masa lagi, jom kalau korang nak tahu ceritanya macam mana. Memang Awi yang dengar cerita ni pun rasa macam gerun gila guys. Memang menyeramkan. Mungkin cerita ni agak panjang, so Awi akan bagikan kepada part 2 tau. So ini part 1-nya. Jadi guys, tanpa tunggu lama-lama lagi, jom kita ke ceritanya. Santuy. Pengalaman Abang Zul ni telah diceritakan kepada Awi, di mana pengalaman ini berlaku hanya sekali dalam seumur hidup Abang Zul ini. Tapi kejadian ini yang tidak mungkin boleh dilupakan seumur hidup dia. Di mana guys, kejadian ini berlaku pada tahun 1983, lebih kurang 40 tahun silam lah kan guys. Jadi pada tahun masa itu Abang Zul ini berumur 14 tahun. Dan dulu di setiap cuti sekolah, Abang Zul ini akan dihantarkan untuk menghabiskan cutinya di rumah atuk Abang Zul ini yang berada di kampung, iaitu di Parit Tengah, Muar Johor. Jadi pada masa itu, kampung itu di tahun 80-an dulu tu guys, di siang hari penuh dengan kedamaian, kehijauan, masih banyak lagi hutan-hutan belukar yang diselang-seli dengan estet pokok getahnya. Rumah-rumah dan kebun-kebun kecil, pisang serta ubi kayu milik orang kampung di sana masih banyak lah kiranya. Orang-orang kampung di zaman itu memang buat tanaman-tanaman macam itulah kan guys. Di mana di kampung itu juga bila malam harinya dengan pokok-pokok rambutan dan durian di sana masih banyak bersepah-sepah. Jadi bila keadaan malam, tempat atau perkampungan itu akan lebih menyeramkan lah kan guys, dan agak mendirikan buru roma. Di mana di zaman itu juga yang dikatakan lampu jalan ataupun kenderaan bermotor pun masih jarang lah yang ada di saat itu. Terutama pada zaman itu ialah kebanyakan orang membawa basikal yang berjenama Jaguar. Jadi kalau ada abang-abang yang tengok video Awi ni di mana pernah berada di zaman itu, bolehlah berkongsi-kongsi cerita dengan Awi di ruang komen. So, kita sambung ceritanya guys. Basikal Jaguar ini ataupun kebanyakan orang kenal sebagai basikal tua lah yang biasa dibawa oleh zaman-zaman dulu. So kita sambung lagi ceritanya guys, di mana pada satu malam itu Abang Zul ini disuruh oleh atuknya untuk mengikuti atuknya ni pergi ke surau yang bertepatan di hujung kampung guys. Sebab ada satu kematian berlaku. Lepas tu Abang Zul ni bercerita lagi lah yang atuknya ni mengajak dia untuk baca Yasin sekali menyolatkan jenazah yang kematian tadi ni guys. Abang Zul ni pun macam terbeliak lah mata dia, macam alamak, ya ketuk. Dah lah Abang Zul ni tak pernah nak pergi tempat-tempat macam tu, mandikan jenazah, menyolatkan jenazah. So dia pun, tapi nak tak nak pun dia pun ikutlah juga ajakkan atuknya ni. Jadi kan guys, lepas tu Abang Zul ni pun sambunglah cerita. Dia cakap, lepas tu kan aku pun pergilah dengan atuk dengan berbonceng basikal ke rumah yang ada kematian tu tadi. Dia pun bertanya-tanya lah dengan atuknya, yang atuknya ada beritahu siapa yang telah meninggal di malam itu yang diorang nak pergi melawat ni kan guys. Lepas tu di mana Abang Zul ni pun sebenarnya kenal dengan yang si mati ni, yang biasa Abang Zul panggil dengan panggilan Wak.
Dan dipendekkan cerita, bila dia orang dua atuk dengan cucu ni dah pergilah selesaikan solat jenazah, bacaan Yasin. Setelah itu atuknya pun ajaklah Abang Zul ni pulang. Disebabkan jenazah itu akan ditunggu di surau untuk dikebumikan awal esok paginya. Jadi ada lagi beberapa jemaah maupun ahli keluarga yang menjaga jenazah, di mana Abang Zul ni pun tergopoh-gopoh lah naik belakang basikal atuk dia. Atuk Abang Zul ni pun mulalah mengayuh. Abi pun tanyalah, lepas tu bang macam mana bang? Lepas tu Abang Zul ni pun bercerita. Lepas tu kan atuk pun mulalah mengayuh kan bila atuk dah mengayuh-ngayuh, mula-mula kita orang ni adalah ramai yang bersaing. Tapi bila sampai satu simpang, masing-masing pun pergilah ke rumah masing-masing. Dan kami pun dah berpecah Yang ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Jadi di masa itu hanya tinggal satu basikal aja di belakang kita orang ni, di mana jaraknya dalam 10-20 meter je dari belakang kita orang. So bila atuk dah mula mengayuh, tapi aku tak pastilah siapa yang berada dekat belakang aku tu katanya. Lepas tu kan guys, di mana gelap sangat malam tu, bila aku dah tengok ke belakang kata dia, aku tengok ke belakang, aku nampak macam satu sosok bayangan yang memakai baju agak cerah lah. Cuma dia duduk dekat basikal yang anggapan aku ni, kata Abang Zul, anggapan aku ni ada orang satu lagi, okeylah, syukur Alhamdulillah masih ada orang lagi selain daripada diorang ni berdua je dekat jalan tu. Dan Abang Zul ini pun memperkemaslah pelukan kepada pinggang atuknya lah kan. So atuknya pun melanjutkan mengayuh basikal tu lah. Tapi guys, tiba-tiba tak berapa lamanya, lampu dynamo, kan ada lampu basikal lama akan ada satu lampu dynamo, di mana lampu itu guys, lampu basikal atuk tu memang walaupun dah uzur, tapi dia masih ada lah. Tapi di kala itu lampu itu tiba-tiba malap dan makin meredup. Dan keadaan yang sangat sunyi tu, yang hanya terdengar hanyalah kriuk-kriuk dari kayuhan basikal atuk Abang Zul ni tadi. Di saat itu Abang Zul juga bercerita, di mana malam tu kan aku ni sambil duduk dekat belakang atuk aku ni, kanan dan kiri hanya ada semak-semak dan pokok-pokok getah. Di mana lama-lama aku tengok macam seram pula, dia kata. Dah macam bayangan orang yang tengah berdiri tegak memerhatikan kami. Selepas Abang Zul ni termenung kejap menengok pokok-pokok yang ada di situ, tiba-tiba Abang Zul ini terdengar satu bunyi kriukan basikal lain daripada yang atuknya punya. Lepas tu aku pun fikirlah, mungkin ini bunyi basikal yang orang yang kat belakang tadi tu. So di mana Abang Zul ni pun tak mengendahkan sangat lah. Tak lama tu aku pun mencium lah bau-bau, di mana bau-bau tu bauan yang sangat wangi. Lalu tiba-tiba terkeluarlah mulut aku ni bercakap, wanginya tu atuk pakai minyak atai. Abang Zul ni pun tanyalah dengan atuknya. Lepas tu atuknya tiba-tiba menjerkah Abang Zul ni lah, hush, duduk diam-diam je boleh, jangan banyak cakap. Lepas tu aku pun terdiam. Dia macam, aku salah cakap ke? Lepas tu okeylah, Abang Zul ni pun diam. Di mana di masa yang sama, bunyi kriuk-kriuk dari basikal yang lain tu guys makin kuat dan makin kuat. Itu menandakan basikal yang dipandu oleh orang yang belakang ni tadi dah semakin dekat dengan diorang. Jadi di mana dengan spontan Abang Zul ni pun pergilah menoleh belakang. Macam mana yang diceritakan dengan Awi, aku toleh ke belakang dengan spontan, bertujuan nak tengok siapa yang empunya basikal yang sedari tadi asyik macam mengekori kami je. Lepas tu Abang Zul pun berpaling ke belakang. Dia nampak basikal yang dari belakang tu memang semakin dekat ke arah diorang. Dan bila mana sampainya jarak dalam 3 ke 4 meter, Abang Zul ni pun masih cuba lagi nak menengok tuan yang membawa basikal di belakang ni, tapi masih tak berapa nampak guys. Jadi bila aku dah tengok macam tu aku masih tak jelas muka dia. So aku tengok, aku besar kecil kan mataku. Aku tengok tiba-tiba bila dia dah dapat fokus dengan benda yang penunggang basikal yang sebelah belakang dia tu, dalam saat tu jugalah pandangan Abang Zul ni dah jelas, dan sosok orang yang naik basikal tu yang makin kelihatan, yang hampir membuat Abang Zul ni menjerit. Jadi korang nak tahu, dia kata abang pun tutup mata lepas tu abang palingkanlah muka abang ke depan balik sambil berkata, ya Allah, astagfirullahalazim. Dia pun masih lagi memegang pinggang atuknya
dan menjerit-jerit, ya Allah, astagfirullahalazim. Lepas tu, nak tahu tak siapa yang Abang Zul tu nampak guys? Abang Zul tu nampak sesosok gula-gula yang kemas berikat dengan kafannya guys, sedang duduk di bahagian belakang pembonceng basikal, manakala basikal itu bergerak berkeriut-keriut tanpa ada orang yang mengayuhnya guys. Maknanya hantu bungkus tu dia duduk dekat belakang bonceng tapi tak ada yang memandu basikal dia tu. Jadi guys, di sini Abang Zul ni pun bila dia dah nampak wajah hantu bungkus tadi guys, ialah wajah si Wak yang dia solatkan tadi. FYI juga guys, Wak ni yang meninggal ni, dia ditemukan dalam keadaan yang orang kata dah 2-3 hari tau dia meninggal. Sebab dia hidup sebatang kara, di mana dia ditemui dalam keadaan sudah meninggal 2-3 hari. So keadaan jenazah tu tak berapa elok lah dah kan. Dia sambung lagi guys, keadaan yang menegangkan ini, Abang Zul pun dia peluk atuknya dengan sangat kuat sambil pejamkan mata. Dan di saat Abang Zul tu cerita macam tu, Awi pun jadi tegang lah kan. Dengan Awi pun jadi macam suspend lah kan. Lepas tu bang macam mana? Awi tanya. Lepas tu dia kata, abang peluk atuk dengan makin kuat, abang pejamkan mata sambil menggigil-gigil. Lepas tu abang menjerit lah, atuk. Ada Abang Zul ni tak sempat lagi dia nak menghabiskan ayat tu, atuk terus bagi tahu dekat Abang Zul ni, baca Fatihah, dah nak sampai ni, kata atuk. Jadi atuk tu dengan sekuat tenaga mengayuh basikal tu, dapat korang bayangkan tak? Lepas tu sebaik saja atuk tu menghabiskan ayatnya, tiba-tiba terdengarlah sesuatu yang betul-betul kat telinga kiri Abang Zul ni. Jadi Abang Zul ni, di celah-celah bunyi nafas atuk yang tengah mengayuh basikal tu, bercampur dengan satu keriukan basikal yang semakin kuat, iaitu abang dengar suara orang menggeram pada nada yang sangat rendah dan garau guys, dan berselang-seli dengan desahan nafas yang semakin lama. Nafas itu kedengaran semakin laju. Mesti makhluk bungkus tu sekarang betul-betul dalam 5 ke 6 inci kat belakang abang dia cakap. Lepas tu Awi pun jadi macam, oh ya ke bang, astagfirullah. Lepas tu bang Awi pun jadi excited jugalah kan mendengarnya. Lepas tu guys, bila dah dengar dengan desahan nafas tu, Abang Zul ada bagi satu audio yang Awi akan sertakan dekat sini, korang boleh dengar sekejap lagi. Abang Zul ni cuba mencontohkan apa yang didengarnya di saat itu guys. Audionya sebagai berikut. Lepas tu kan guys, bila dia dah dengar macam tu, badan Abang Zul ni pun lenjun lah, basah dengan peluh. Dahi Abang Zul pun berjurai-jurai peluh, jantan dia dah keluar. Disebabkan takut yang amat sangat, sehingga dalam keadaan yang kelam kabut tu guys, Abang Zul ni sempatlah toleh ke belakang. Dia sempatkan lagi nak toleh ke belakang, memastikan jarak si hantu bungkus ni tadi dengan dia, apa betul dia masih rapat dengan sebagaimana suara yang dia dengar tadi tu, ataupun dia memang masih dalam keadaan agak jauh. Elok je aku tengok kata dia. Elok je abang dapat fokus pada dia, pada benda tu. Serentak dengan tu jugalah abang melolong sekuat-kuatnya. Lepas tu bang cakap, apa melolong macam mana bang? Apa lagi aku, ya Allah, ya Allah. Abang Zul ni menjerit, atuk, laju lagi lah atuk, cepatlah. Dia menjerit-jerit sampai macam tu lah, yang sampai menangis Abang Zul ni dengan keadaan menangis-nangis terisak-isak. Masa tu Abang Zul ni pun jerit melolong. Walaupun Abang Zul tu dah memejamkan mata, dia masih lagi rasa terpampang jelas muka daripada hantu bungkus tu tadi guys. Abang Zul ni cuba menjelaskan macam mana keadaannya tu sangat menakutkan dia kata, kau tahu tak, abang boleh nampak memang betul-betul wajah tu adalah wajah Wak yang baru diorang yasinan dan solatkan tadi guys. Jadi bila mana dia kata dia dah cuba pejamkan mata, ya Allah sampai menggigil, dia pun cuba buka lagi pelan-pelan mata dia. Bila dia toleh aja guys, korang nak tahu, betul-betul hantu bungkus kepala bonjot pocong tu guys,
betul-betul sejengkal dari Abang Zul ni. Dia kata betul-betul sejengkal dari aku je Wi, dia kata. Dalam 4 ke 5 saat tu aku nampak rupa makhluk tu memang macam mana ya. Awi nak tahu tak? Dia kata Awi pun macam mana bang? Macam mana bang? Dengan serius je lah pun Awi pun macam mana bang? Mukanya hitam, berlendir dan kemerah-merahan, dengan 2 biji mata tanpa kelopak mata itu. Jadi seolah-olah terbeliak. Jegil abang, kata sambung Abang Zul ni lagi cerita. Dengan Awi pun naik bulu roma masa tu guys, dengar Abang Zul ni cerita. Dan Abang Zul ni sambung lagi di mana muka daripada hantu bungkus ni tadi, dengan daging muka serta pipinya yang terjuntai koyak, dia macam dah lembik kan, dia terjuntai koyak, hingga kelihatan ulat-ulat bangkai yang bersepah lah terjujur kat sana sini. Dapat korang bayangkan tak guys? Tengok Awi bercerita pun berpeluh-peluh guys. Punyalah cerita ni guys. Memang betul-betul pada Awi ni cerita satu pengalaman yang sangat-sangat, memang kalau Awi lah kan ada dekat tempat abang tu, memang sumpah aku susah nak lupa guys. Bila dah dapat pengalaman yang macam ni, yang betul-betul jelas, orang kata jelas depan mata boleh nampak. So di mana juga Abang Zul ni pun menyambung, hidungnya pula dikatakan macam tak ada daging tau, dia macam berlubang je. Dan giginya nampak kesemuanya, sehingga mulutnya bergerak buka dan tutup serta mengeluarkan bunyi eraman dalam desah nafas, sama seperti yang abang dengar tadi Wi. Dia cakap Awi pun Awi pun boleh heart attack dengan cerita macam ni tau guys. So macam mana dengan korang guys? Korang rasa kalau korang berada di tempat Abang Zul tu, apa korang rasa? Dan disambung lagi, Abang Zul tu pun bercerita lagi di mana abang dapat rasakan yang atuk membelokkan basikal, dan keadaan semakin terang lah di depan kami tu. Dia kata rupa-rupanya dah sampailah dekat depan rumah si atuk Abang Zul ni tadi. Dan Abang Zul ni disempatkannya lagi guys menoleh, tapi untungnya dia dah tak nampak lagi basikal dengan sosok bonjet si uak tu lagi. Dia kata dia dah tak nampak lah bentuk basikal dan sosok hantu bungkus tadi tu guys. Dan Abang Zul pun pandang ke wajah atuk dan dalam keadaan masih lagi menggigil. Jadi guys, ini baru part 1 tau guys. Ada lagi guys sambungannya, di mana sambungan ini akan Awi sambung di next video Awi, iaitu part kedua. Dan itu mungkin akan part yang terakhir lah. Sebab gangguan ini Abang Zul dapati bersambung guys, bukan hanya dekat perjalanan tu je. So kalau korang memang betul nak tahu ceritanya guys, stay tune dekat channel Awi ni. InsyaAllah Awi akan sambung lagi dalam masa terdekat ini. So guys, sampai di sini dulu cerita Awi kali ini guys. Jadi apa pendapat korang? Dan apa yang dapat kita ambil iktibar atau pengajaran di sini, di mana syaitan ini guys, dia tidak akan berhenti untuk menyesatkan manusia. Dan yang bila kita nampak tu macam ada kita nampak penampakan yang menyerupai seseorang yang baru saja meninggal ataupun yang dah meninggal, itu adalah apa yang Awi tahu ya. Awi cuma nak berkongsi di sini. Itu adalah kerjanya jin, sebangsa jin ataupun syaitan, di mana diorang boleh menyerupai apa-apa bentuk yang diorang suka. Cuma adalah beberapa bentuk yang diorang tak boleh menyerupai, seperti baginda Rasulullah. Itu diorang tak boleh nak menyerupai lah. Jadi guys, di mana syaitan ni juga akan mengambil kesempatan kepada kematian-kematian yang ganjil ataupun kematian-kematian yang tak wajar. Di situlah diorang akan mengambil kesempatan, dan itulah yang dipanggil dengan fitnah syaitan ataupun jin. Jadi jadi guys, di sini Awi harap guys Awi tersayang ni jangan takut sangat. Kita lebihkan dekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dari perkara-perkara begini. Tapi apapun, memang saya pun salut dengan Abang Zul ni, yang mampu menceritakan kebalik pengalaman dia ni. Macam Awi pun dapat bayangkan tau apa yang dia rasa di saat ketika itu. Dan terima kasih banyak Abang Zul. Dan okay guys, untuk korang semua, jumpa lagi di next video Awi. Jangan lupa support Awi dengan like, subscribe dan share video Awi ni sebanyak-banyaknya pada kawan-kawan terdekat korang. So jumpa lagi di next video Awi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Love you all. Santuy.